A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih para hadirin, para pendengar dan penonton FB Live bersama doktor anda yang dianjurkan oleh Musmedik ataupun Muslimat Medical Team di bawah salah satu lajnah di bawah Dewan Muslimat PAS Malaysia bersama dengan Gerakan Wanita Sejahtera. InsyaAllah pada hari ini sahabat-sahabat sekalian, kita akan membawakan kepada anda FB Live kita bersama doktor anda di bawah tajuk Pradiabetes, apa yang perlu kita tahu. Jadi sahabat, silakan like, share dan follow FB Gerakan Wanita Sejahtera, kerana daripada FB Live ini kita akan bawakan kepada anda info-info yang sangat bermanfaat untuk kesihatan anda terutamanya. Jadi sahabat sekalian, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, sama-samalah kita hayati satu hadis Nabi SAW. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Jadi sahabat sekalian, di waktu lapang kita dalam tempoh PKP, kita berada di rumah, tidak ke mana-mana. Jadi apakah yang kita laksanakan ketika di rumah? Bagaimana dengan nikmat kesihatan yang Allah SWT kurniakan kepada kita? Adakah kita manfaatkannya dengan sebaiknya? Jadi kita ingat bahawa nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang adalah dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Oleh itu kita di FB Gerakan Wanita Sejahtera, kita sajikan kepada anda info yang bermanfaat berkaitan dengan kesihatan. Jadi untuk mengupas topik pradiabetes, apa yang kita perlu tahu pada hari ini, kita bawakan kepada anda seorang doktor pakar kita, iaitu Dr. Suzaini binti Mat Daud. Apa khabar Dr. Suzaini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ain selaku moderator kita pagi ini, alhamdulillah masih diberikan Allah Ta'ala kesihatan yang baik. Okay, alhamdulillah, terima kasih Dr. Suzaini kerana sudi bersama dengan kita dalam FB Live bersama doktor anda. Okay, jadi Dr. Suzaini, saya kenalkan sikit. Dr. Suzaini adalah seorang melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan di Universiti Kebangsaan Malaysia, kemudian melanjutkan pengajian di bidang kepakaran keluarga di Universiti Melaya, dan seterusnya sekarang berkhidmat sebagai pakar perunding perubatan keluarga. Jadi Dr. Suzaini, kita selalu mendengar tentang penyakit diabetes, yang mana penyakit ni adalah satu penyakit yang seringkali dihidapi oleh kita warga negara Malaysia, rakyat Malaysia sendiri. Jadi kita tahu tentang diabetes, tapi kebanyakan kita tidak mengetahui apa itu pradiabetes. Jadi mohon Dr. Suzaini untuk beri sikit penjelasan berkaitan dengan penyakit pradiabetes ini. Silakan doktor. Ya, terima kasih kepada Cik Ain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua penonton pada pagi ini, saya diberikan topik untuk mengupas tentang pradiabetes, apa yang kita patut tahu. Sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai tajuk pradiabetes ini, suka saya ingin memetik satu hadis Rasulullah SAW yang di mana Rasulullah bersabda yang bermaksud, sesungguhnya kamu mempunyai tanggungjawab untuk menunaikan hak terhadap tubuh badan kamu, dan salah satu hak ini adalah hak sihat, hak kita untuk menjadi sihat. Jadi sebelum kita go further, kita akan tengok sedikit pada tahun 2016 Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengeluarkan satu laporan berkenaan tentang kedudukan negara-negara diabetes apa yang berlaku di Malaysia. Kalau kita tengok data ni adalah pada tahun 2016. Pada masa itu didapati bancahan menunjukkan seramai 3.4 juta rakyat Malaysia merupakan pengidap diabetes. Satu senario yang amat menakutkan.
Dan of course diabetes ni dia banyak faktor, apa yang kita panggil multifaktorial. Dan salah satunya dikenal pasti rakyat kita, orang Malaysia memang peminat tegar gula ya, di mana mereka menggunakan 26 sudu teh gula setiap hari. 26 ni termasuk di dalam minuman, makanan, kuih-kuih ya. Sedangkan yang dicadangkan adalah tidak lebih daripada 5 sudu gula saja. Dan ini menjadikan kita berada di kedudukan top 10, ya, di kedudukan yang ke-8 pengguna gula terbesar di dunia. Kalau di Perlis ni dulu ada kilang gula, ladang gula, sekarang dah tak ada lah. Dan data juga menunjukkan di Malaysia ya, diabetes ni apabila seorang pengidap diabetes, kebanyakan 80% daripada pengidap diabetes meninggal dunia disebabkan masalah jantung. Dan dianggarkan ya 3.4 juta ni sekiranya tidak ada turning point, sekiranya tidak ada dibuat apa-apa, dia akan meningkat menjadikan 80% dalam masa 10 tahun lagi. Boleh saya teruskan ya, Cik Ani? Ya, silakan doktor. Kalau berbalik kepada data di Malaysia, data yang terbaru kita akan ambil apa yang kita panggil tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti. Baru lagi ya, data ni masih orang kata fresh from oven lah ya, panas-panas lagi pada tahun lepas, di mana tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti ini dijalankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia pada setiap Julai 4 tahun. Dimulakan pada tahun 2011 dan untuk tahun 2019 mereka memfokuskan pada penyakit yang tidak berjangkit, di mana lebih kurang 33,000 partisipan terlibat di dalam kajian ini. Dan kalau kita tengok tadi, sebagaimana yang saya kata tadi, 2016 WHO kata 3.4 juta, tetapi dalam tahun 2019 telah meningkat 3.9 juta ya, iaitu 1 dalam setiap 5 dewasa yang berumur 18 tahun ke atas merupakan pengidap diabetes. Jadi kalau kita pergi kat luar ya, pergi luar rumah, kita tengok setiap 5 orang yang berumur 18 tahun, seorang adalah confirm diabetes. Ini bukan lagi perah tau, ini yang confirm diabetes ya. Cuma data di Malaysia, satu lagi yang menunjukkan yang menakutkan adalah peningkatan yang begitu ketara ya berbanding dengan 4 tahun yang lepas. Di mana 4 tahun yang lepas kita punya diabetes ni hanya 13.4 dan meningkat sebanyak lebih kurang 5% ya. Yang dan malangnya lagi, daripada mereka yang diuji lah, yang termasuk dalam kajian, 50% pesakit diabetes ni tidak pernah menjalani ujian untuk menentukan sama ada mereka diabetes, menyebabkan mereka tidak didiagnose. Kalau kita mengikut negeri, kita tengok negeri saya lah ni 32.6% ya adalah rakyat Perlis, maknanya 1 dalam 3 orang. Dan negeri yang paling ramai dalam kajian menunjukkan negeri 9 dan yang ketiga adalah Pahang. Seterusnya macam saya ulang sajalah daripada tadi, sebab data ni memang bila saya tengok dia amat menyedihkan, terutamanya apabila kita bekerja di primary care di mana kita berjumpa dengan ramai orang-orang yang sebenarnya datang ke klinik mempunyai peluang sebenarnya untuk memeriksa keadaan mereka, status penyakit mereka sama ada diabetes, pradiabetes ataupun normal, tetapi masih ramai di luar sana yang tidak mengambil peluang ini ya. Harus ingat ya, kita harus kena ingat ya, setiap 5 orang yang kita jumpa adalah diabetes ya. Okay. Macam saya lah sekali lagi, kalau kita tengok ya, yang hijau ni adalah menunjukkan percentage atau prevalence ya, trend yang datang ke klinik dan didiagnose dengan diabetes. Sepatutnya dengan meningkatnya tahun ya, masyarakat semakin maju, dengan adanya media massa dan teknologi, lebih ramai orang kita ke depan untuk memastikan mereka ada penyakit atau tidak. Tetapi apa yang berlaku di Malaysia adalah sebaliknya, iaitu jumlah mereka yang dikenal pasti dan didiagnose yang untuk diabetes. Dr. Suzaini, suara kurang jelas. Boleh dengar?
Kurang. Okey, saya cuba jugalah. Okey. Boleh Alright. Ini adalah data yang menunjukkan di negara yang membangun. Tadi saya jelaskan di negara kita, yang mungkin negara kita dimasukkan sebagai developing country kan. Tapi di negara-negara yang klaim membangun, developed country, kita ambil satu sudahlah, Amerika ya. Walaupun mereka maju dari segi banyak teknologi, tetapi masih menunjukkan data yang tidak menarik lah, lebih kurang kita juga ya, di mana di Amerika sendiri 84 juta rakyat mereka sebenarnya adalah 84 juta. Satu daripada setiap 3 orang daripada 84 juta ni adalah pesakit yang kita panggil pradiabetes. Dan mereka tak tahu pun mereka adalah pradiabetes. Jadi, Doktor, suara kejap tinggi, kejap rendah. Okay. So boleh kita tengok apa itu pradiabetes. Okey ke Ain? Dia kurang dengar, kurang jelas. Apa itu pradiabetes? Okay, pradiabetes ni adalah satu keadaan di mana paras gula di dalam badan kita tinggi, tetapi tidak cukup tinggi untuk kita diagnose atau label seorang sebagai diabetes. Apa kita panggil upper diabetes ya, biasanya adalah jenis 2. Ya. Maknanya dah tinggi dah, dia tak normal, tapi tidak lagi cukup tinggi. Sekejap lagi saya akan menerangkan macam mana untuk kita pastikan diri kita ini pradiabetes atau diabetes atau normal. Ya. Dan harus diingatkan ya, separuh daripada pesakit yang didiagnose pradiabetes, 50% ya, up to 50% and maybe more, akan mendapat diabetes jenis 2 sekiranya tidak dilakukan apa-apa. Sebelum tu saya nak mohon maaf pada penonton sebab slide saya dalam bahasa Inggeris lah ya, sebab agak susah untuk di-translate, slide dia dah lama. Jadi saya walau bagaimanapun pembahasan kita insya-Allah kita dalam bahasa Malaysia lah. Clear ke Ain? Boleh dengar ke? Sekarang okey. Alright. Okay lah, saya teruskan lagi ya. Okay. Pradiabetes ni adalah umpama macam kalau kita bayangkan macam satu terminologi lah. Di bawah dia tu ada lagi sub atau yang kita kalau nak detail tu. Doktor, Ya. dia tenggelam balik. Ini lain tu Ain. Saya tak pasti sebab saya tak berubah-ubah dia duduk je. Okay, Ain. Mungkin kita boleh stop sekejap untuk kita perbaiki teknikal sikit . Mohon maaf pada para pendengar, para penonton. Kita ada masalah teknikal sikit, jadi kita bagi masa kepada penceramah kita untuk perbaiki sikit audio. InsyaAllah kita akan teruskan semula selepas ini. Okey, doktor? Boleh. Boleh cuba lah ya. InsyaAllah. Ain dengar kan? Dia kadang-kadang okey, kadang-kadang tak. Okay, jadi sahabat-sahabat, begitulah tadi para pendengar sekalian, pengisian daripada doktor pakar kita, Dr. Suzaini sebentar tadi berkaitan dengan pradiabetes. Jadi sementara kita menunggu masalah teknikal selesai, jadi kita bincang baliklah apa yang telah disampaikan, pengisian telah disampaikan oleh Dr. Suzaini sebentar tadi, iaitu berkaitan dengan pradiabetes. Macam mana yang Dr. Suzani bagi tahu tadi,
agak memeranjatkan di mana data yang dikumpulkan oleh kerajaan Malaysia yang mana menunjukkan bahawa 1 daripada 5 orang dewasa di Malaysia menghidap diabetes. Jadi ini satu perkara yang amat membimbangkanlah sebenarnya. Okey. Dr. Zani macam mana, okey? InsyaAllah okey. Clear kan sekarang? Better? Okey, betul. Okey. Okey, kita boleh Okay, teruskan lah. ya. Mm-mm. Tadi kita di mana ya? Kita berada di IGT, betul ya? Ya, IGT. Right. Sorry. Okey, tadi saya ada menjelaskan ya, pradiabetes ni adalah satu terminologi yang umum lah. Tapi terminologi ni memang kita pakai secara meluas lah dalam kesihatan ya, untuk menentukan sama ada seorang tu normal ataupun tidak normal ataupun memang telah mendapat diabetes yang sepenuhnya ya. Okey, dalam pradiabetes tu sebenarnya dia ada sama ada IGT ataupun IFG. IGT ataupun IFG ya. IGT ni adalah nama saja. Dua-dua ni kita diagnose melalui apa test yang kita panggil oral glucose tolerance test. Kejap lagi saya akan jelaskan dengan lebih terperinci. IGT ni adalah di mana keadaan impact, kita panggil impact glucose tolerance, dan yang ini impact fasting ya, berdasarkan kepada keputusan darah di makmal. Apabila seorang pesakit tu kita memberi satu ujian yang kita panggil IGT. Okey, sebelum saya proceed dengan lebih detail, suka saya nak menjelaskan sini ya, apa sebenarnya yang berlaku ya pada seorang individu yang normal dengan yang telah ada masalah pradiabetes. Okey, pada yang normal ya, apabila kita makan, apa yang berlaku? Paras gula di dalam badan dia akan meningkat. Tetapi bagi orang yang normal, dia tidak ada masalah dengan kesensitifan, betul ke ayat tu ya, high insulin dia ya. Maknanya insulin dalam badan bila masuk je makanan menghasilkan gula, badan kita akan menghasilkan insulin yang boleh bertindak balas dengan baik. Insulin ni adalah penting ya untuk menolong otot-otot, lemak kita dan juga sel-sel di hati mengambil glukos dalam darah dan digunakan untuk aktiviti ataupun untuk tenaga ataupun disimpan. Dan selepas beberapa ketika, biasanya lepas 2 jam macam tu kan, blood glucose ni dia akan pulang balik kepada paras yang normal. Tetapi dalam pengidap ataupun individu yang ada masalah pradiabetes, bukan diabetes lagi ya, baru pradiabetes, apa yang berlaku? Insulin sensitivity dia menurun. Ya, menurun. Menyebabkan kalau sepatutnya kita perlu 10, yang sensitif mungkin hanya 3 atau 4. Jadi apabila blood glucose tinggi lepas kita makan, sel-sel di otot, sel di fat kita dan juga sel di hati kita memerlukan lebih banyak insulin ya untuk memastikan glukos itu diguna pakai ataupun masuk dalam darah. Cerita dia macam itulah. Sebab tu apabila kita buat ujian yang kita panggil glucose tolerance test tu, kita boleh membezakan sama ada kita ni termasuk dalam individu yang normal atau sebaliknya. Jadi nak buat macam mana sebenarnya kalau kita ada masalah ataupun berisiko atau dikategorikan sebagai ada faktor risiko untuk mendapat pradiabetes. Okay. Jadi satunya for sure kita kena ambil the risk test. Ini maknanya ujian yang untuk berisiko. Ya. Berikut adalah saya tulis kat sini adalah pesakit-pesakit yang, atau bukan pesakit lah, dia tak sakit lagi kan. Maksudnya individu yang mempunyai faktor berikut ni digalakkan sangat ya untuk melakukan apa ujian yang kita panggil OGTT. Ya, OGTT. Alright. Okay. So pesakit yang bagaimana? Iaitu yang ada sejarah keluarga diabetes. Sama ada mak, ayah atau dua-dua. Kalau salah seorang ada pun dah ada faktor risiko. Kalau adik-beradik ada pun sebelah memang faktor risiko. Kalau salah seorang keluarga kita, mak atau ayah ada, faktor kita untuk dapat faktor risiko meningkat sehingga 50%. Ya, tinggi. Tinggi. Kalau mak dan ayah dua-dua ada diabetes, dia boleh jadi 100%. Tambah kalau kita ada faktor-faktor risiko yang lain. Apa dia? Kalau kita overweight, obese,
ya. Ataupun ada sejarah diabetes semasa hamil. Ini kita panggil GDM. Yang ini insya-Allah akan dikupaskan lagi di minggu depan kan oleh pakar ONG kita ya mengenai diabetes semasa hamil ya. Jadi kalau sesiapa wanita di luar sana yang ada pernah didiagnos GDM atau diabetes semasa hamil, digalakkan untuk membuat tes OGTT ni. Kalau normal biasanya memang kita akan buat lepas 6 minggu lepas lahir bersalin, tapi lepas tu digalakkan untuk membuat setiap tahun ya, setiap tahun. Ya. Begitu juga kalau ada siapa-siapa yang kerap mendapat jangkitan kulit, vaginal infection, jangkitan kulat ya, atau kalau luka ke apa lambat nak lega, lambat nak baik ya. Bagi wanita yang mempunyai sejarah kelahiran pramatang ataupun anak meninggal sama dalam perut ataupun sejarah baby besar ya, selalunya kat sini kita ambil 3.5 ke atas lah, juga digalakkan untuk membuat ujian MGTT. So berbalik kepada yang saya janjikan tadi, iaitu untuk apa dia glucose tolerance test tu. Okay. Selalunya kita panggil kalau dekat klinik kesihatan ni MGTT lah, dia modified sebab dia banyak jenis lah bergantung kepada jumlah gula ataupun jumlah glukos yang diberi semasa ujian tu. Di Malaysia kita menggunakan 75 gram ya, itu pada dewasa lah. Kalau kanak-kanak dia ada formula yang lain mengikut berat badan ya. So glucose tolerance test ni adalah satu ujian yang kita lakukan untuk assess keupayaan body kita untuk tolerate kepada gula yang ekstra ya, yang diambil secara oral. Sebab ada tempat lain dia buat glucose tolerance test tu secara cucuk tau, dia panggil intravenous, tapi kita tak buatlah di Malaysia ya. Kita bagi minum ya. Ramai juga di kalangan pesakit saya lah yang datang klinik terutamanya kes-kes antenatal, diorang suka macam menyalahkan ujian ni lah yang menyebabkan kencing manis. Pernah dengar tak? Maksudnya dulu tak ada kencing manis tak kan? Tapi sebab ada indikasi untuk buat OGTT, lalu dibuat di mana melibatkan minum air gula, tiba-tiba didiagnos sebagai diabetes atau prediabetes. Dan mereka berpatah balik kepada ujian ni mengatakan, oh sebab minum air gula yang berlebih-lebihan itulah menyebabkan mereka dapat kencing manis. Sebenarnya konsep tu tidak tepat tidak betul ya, sebab dia kencing manis ni ataupun diabetes ni dia bukan penyakit pada satu point. Maknanya minum saja gula berlebihan terus dapat. Tidak ya, dia tidak begitu. Dia adalah penyakit yang terkumpul ya, dan most commonly selalunya faktor genetik, faktor obesity, faktor lifestyle kita lah. Dan tujuan kita nak buat ni adalah seolah-olah nak cabar, nak challenge badan kita, mampu tak keupayaan badan kita untuk mengatasi paras gula yang berlebihan bila diberi secara berlebihan lah, iaitu melalui ujian ni. Kalau seseorang yang normal insulin dia sensitif, makan banyak mana pun insya-Allah dia mampu atasi. Tapi kita nak mengeluarkan individu atau kita nak detect individu yang dia rasa dia normal dan confirm dia kata oh tak ada kencing manis. Tapi sebenarnya apa yang dia ada adalah pra-diabetes. Boleh ya, saya harap penonton boleh fahamlah setakat ni ya. Ya, jadi kita bukalah kepada para penonton di FB Live Gerakan Wanita Sejahtera. Kalau ada siapa yang nak bertanya soalan, silakan. Sepanjang kita live ni boleh tanya soalan dalam komen di bawah ya. Okey, silakan. Boleh teruskan Doktor? Okey. Tujuan utama OGTT sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk screening lah dan diagnosis ya. Maknanya untuk saring dan juga untuk confirmkan sama ada dia pre-diabetes ataupun untuk type 2 diabetes, dan ini juga paling penting adalah untuk menentukan sama ada diabetes sewaktu hamil ya. Okay, ini antara 3 penyakit yang kita nak paling biasalah kita lakukan di klinik-klinik kesihatan. Okay. Cara dilakukan sebenarnya dia banyak jenis macam saya kata tadi, tapi yang standard kita buat di Malaysia lah di kebanyakan klinik kesihatan, apa yang kita buat adalah melibatkan pemberian atau minum air gula iaitu 75 gram oral glucose yang akan dibancuh dengan 250 hingga 300 ml air
Memang pekat, memang manis air ni ya. Ramai ada juga pesakit terutamanya kalau waktu hamil ni masalah nak minum ya, sebab dia orang selalu likat lah, agak tak pernah minum manis macam tu ya. Mungkin moderator tak pernah rasa kot macam mana manisnya air ni ya. Tapi memang manis air ni ya. Dan seharusnya apabila kita minum, kita perlu minum dalam julat masa 3 hingga 5 minit. Bila kita membuat sesuatu ujian, dia mesti tepat dan appropriate. Ya. Kalau diminum dalam lama ya, sebab ada juga pesakit terutama yang hamil ya, dia minum benda tu lambat. Maksudnya sebab dia minum seteguk, setengah jam tak habis lagi. Jadi result dia mungkin kurang tepat. Jadi selalunya kita suruh pesakit minum cepat-cepat, tutup hidung ke apa-apa lah ya. Sebab yang di preparation, yang di klinik kesihatan ni biasanya yang tidak berperasa. Ya. Yang ada dulu kadang-kadang adalah datang warna orange, perasa orange, sedap sikit. Tapi kadang-kadang datang yang tidak berperasa tu memang menimbulkan sedikit masalah kepada klien kita untuk ambil lah. Dan apa yang berlaku sebenarnya sebelum diberi minuman air gula ni, pesakit akan diambil darah dahulu selepas berpuasa dan paling kurang antara 10 jam lah. Maknanya kalau kita nak suruh besok buat MGTT, kita suruh pesakit kita tidak makan apa-apa daripada pukul 8 malam macam tu sampai besok atau 10 malam sampai 8 pagi besok datang ke klinik dan kita perform ujian ni. Ya. Lepas tu dia beri minum, lepas tu 2 jam kemudian diambil darah sekali lagi. Jadi dia melibatkan pengambilan darah sebanyak 2 kali. Pada waktu berpuasa dan 2 jam selepas pemberian air gula ini, air glukos ni. Dalam pada masa 2 jam tu, pesakit tidak dibenarkan makan. Jangan pula pergi makan roti canai, pergi breakfast lah kan, tadi dah puasa kan. Ni minum air manis ni, rasa macam mual ke, pergi pula sulam dengan nasi kandak ke, tak mau dia kena tak boleh makan apa-apa. Pada lebih kurang ke 11:30 kena datang balik ke klinik untuk mengambil sampel yang kedua. Keputusan OGTT ni memang kita akan berdasarkan kepada garis panduan oleh WHO ataupun kalau di Malaysia sendiri kita ada apa kita panggil clinical practice guideline lah ya, dan ada satu juga lagi untuk diabetes di kalangan pesakit diabetes sendiri ya. Okey, secara umumnya ini adalah julat yang kita akan dapat ya, iaitu kalau fasting plasma glukos ya, fasting plasma glukos iaitu first bacaan pada waktu apa tadi? Pada waktu berpuasa tadi, puasa tadi bawah pada 7, tetapi dan 2 jam lepas tu didapati antara julat ni, dia tak keluar ya. Sorry. Okey. Fasting bawah 7 milimol, unit dia milimol lah. Dan 2 jam selepas diberi air gula, diambil darah, bacaan dia antara 7.8 hingga 11. Ini adalah dipanggil IGT, Impaired Glucose Tolerance. Itu pada waktu puasa dia okey, normal. Tetapi 2 jam punya keputusan dia tidak normal. Tetapi tidak mencapai paras diabetes yang sepenuhnya, yang kita panggil confirmed overt diabetes type 2 ya. Mungkin kita boleh tengok juga kategori macam mana kita nak baca lah, walaupun ni agak clinical sikit lah ya, tapi untuk ambil tahu tu tidak salah kan. Okay. Kalau kita tengok ya diagnostic values ya untuk ujian glucose tolerance test, kita tengok kalau normal paras gula kita sepatutnya sewaktu berpuasa 8 hingga 10 jam tu dia tak boleh lebih 6.1. Jadi kalau ada sesiapa dekat luar sana yang mempunyai mesin glukometer sendiri, saya percaya ramai tu ada tu yang beli sendiri walaupun tidak diabetes yang mempunyai mesin glukometer sendiri dan mungkin selalu cek lah daripada masa ke semasa cek gula ya. Tetapi kadang-kadang ramai masyarakat kita dia cek saja tapi dia buat nilai sendiri untuk tentukan normal ataupun tidak. Bila kita kata ada cek tak kak? Ada gula waktu pagi selalu berapa? Elok dia kata berapa? 8, 10 bagi dia elok lah. Ni maknanya dia punya hukum sendiri. Sebenarnya kita dah ada garis panduan ya. Masyarakat harus tahu ya kalau paras gula yang dibuat guna kapilari lah yang ni
bawah daripada 6, ya, bawah daripada 6 atau kalau 2 jam lepas makan bawah pada 7.8 tu harus berhati-hati. Mungkin normal. Mungkin yang paling kita takut adalah termasuk dalam kategori yang kita bincang pada hari ini, iaitu kategori pra-diabetes. Ya. Jadi kalau dalam keadaan was-was, tambahan kalau penonton di luar sana ada faktor-faktor risiko yang kita telah bincang tadi, yang telah saya nyatakan tadi, mintalah supaya pergi ke klinik kesihatan atau boleh ke panel klinik, ya, untuk mohon ujian yang kita panggil OGTT. Okay. Ya. Doktor, kalau IGT ni tadi, kita punya bacaan darah tu adakah dia reversible? Boleh kembali ke normal ataupun boleh tidak? normal, ya. Ya, saya akan lebih detail dalam slide-slide yang ke depan nanti, moderator. Okey. Ya. Okey. Okey. Let's say kalau seseorang tu telah didiagnos sebagai pradiabetes ataupun apa yang kita panggil impact glucose tolerant lah, ya. Kita nak kisah ke benda ni? Ataupun tak apalah, tak tentu lagi kan dapat ke tidak, baru pra-pra kan. Macam itulah. Ya, baru pra maknanya belum lagi, so boleh enjoy lagi lah. So why kita seharusnya why should you care about IGT ni? Memang kita kena concern sebab ini adalah tanda, ya, di mana kita mempunyai faktor risiko yang amat tinggi untuk mendapat type 2 diabetes, ya, up to 50%, ya. Ada kajian menunjukkan dalam 1 tahun, dia ambil dalam 10 orang lah, ya, katanya, katakanlah 10 orang, dalam 1 tahun, individu yang telah disahkan IGT, 1 orang daripada mereka akan confirm ataupun dapat diabetes, overt diabetes dalam masa 1 tahun. Dan di penghujung 5 hingga 10 tahun, almost all lah, kalau tak 100 pun 90%. Ya. Yang pra-diabetes ni akan dapat diabetes. Bagi saya ni data yang amat menakutkan, ya. Maknanya kalau kita ada pra-diabetes ni, kita tak boleh duduk leka atau masih lagi orang kata bertangguh, ya, sebab bertangguh tu tidak menyebabkan kita dapat apa-apa manfaat pun. Jadi kalau kita telah didiagnos sebagai IGT atau prediabetes ni, kita hanya ada 2 pilihan saja. Tak banyak pilihan yang kita ada. Apa pilihan tu? Yang pertama, kita boleh pasrah je lah. Redha je, orang kata, give up. Ataupun terima je lah, dan Allah nak bagi, qada dan qadar, ya. Ni kebanyakan masyarakat kita. Bila kita cakap diabetes tu boleh gelak-gelak lagi tau. Kalau saya sepatutnya dia menangis, tapi dia boleh gelak, ya. But the best actually, if you can take charge. Maknanya you kena involvekan diri sendiri, involvekan keluarga, pastikan supaya dia boleh diubah, ya, take charge. Ubah tu bukan cure, di reverse. Reverse tu maknanya bukan cure juga, tetapi sekurang-kurangnya kita tetap berada di paras pra-diabetes atau katalah memang akan dapat juga diabetes lambat sedikit. At very late age, mungkin umur 75, 80 baru nak dapat diabetes. Pra-diabetes mungkin awal. Dia boleh tackle every person at any age. Ya. Okay. So ini menjawab, now kita nak jawab balik soalan Cik Ain, moderator kita tadi yang bertanya sama ada IGT ni boleh reverse. Ya, jawapan dia ya, tetapi mesti bersyarat. Dia bukan kata doa, ya, kita pasrah, minta doa, lepas sembahyang, mintalah berbalik normal tanpa sebarang usaha. Dia tak jadi macam tu. Dia mesti ada sesuatu yang kita kena buat. Alright. Kajian telah menunjukkan, ya, sebenarnya ada faktor-faktor tertentu. Kalau kita mengamalkan, senangnya selalunya kalau doktor ni memang tak boleh lari lah, dia akan cakap tentang, kita panggil sekarang TLC. TLC, bukan tender loving care. Dia panggil therapeutic life change. Iaitu healthy lifestyle. Cara hidup sihat lah, ya. Ni memang dah tagline Kementerian Kesihatan lah, ya.
cara hidup sihat. Ramai orang dengar, ramai orang tahu, ramai orang faham, tapi ramai yang tak buat. Nak buat tu susah sedikit kecuali ada komitmen ataupun kita ada dorongan dari diri sendiri, masyarakat, keluarga dan mungkin kawan-kawan juga ya. So, kalau kita tanya boleh reverse ke type 2 diabetes dan prediabetes ni? In fact maybe kalau kita mengamalkan healthy eating, senaman, weight loss lah kalau orang yang sepatutnya weight loss. Tapi dia tak cure. Maknanya sekali kita didiagnose dengan prediabetes, contoh ibu GDM prediabetes tu, dia akan ada sepanjang hayat. Sebab tu saya suka mengambil kesempatan kalau ibu-ibu hamil datang jumpa saya suka menasihatkan diorang. Apa kata saya, selepas ni, lepas bersalin 6 minggu kita akan repeat balik tahu ujian yang air gula tu. Tapi kalau normal, dia bukan normal yang senormal-normalnya. Dia hanya menentukan tahap puan semasa itu tidak perlu ambil ubat. Itu saja. Langkah-langkah lain kena buat supaya tidak dapat apa yang kita panggil full blown type 2 diabetes. So action tu bila nak ambil? Apabila kita dah tahu keadaan kita lah. Apabila kita dah didiagnose prediabetes, ya, kena ambil action. Sebab bertangguh itu tidak akan menyebabkan kita bermanfaat apa-apa. Ya, kalau orang nak kurus tu ada tagline dia tahu, dia kata apa? Bertangguh tu tak menyebabkan kita kurus lah. Sampai bila nak fikir? Buatlah, kena action. Okay, lost weight definitely. Sekejap saya cerita kalau lost weight banyak mana. Sebab banyak jugalah yang kata mesti kena kurus ramping macam model, baru penyakit diabetik tak ada. Benda tu tidaklah tepat ya sebenarnya. Okay. Jadi healthy lifestyle ni macam biasalah kita ramai orang tahu tapi kita susah nak buat sebab kita ada komitmen dan konsisten. Bukan juga komitmen. Komitmen pada lifestyle ni memang kita perlu committed. Ya, macam sebagaimana moderator baca hadis yang semasa awal tu kan, 2 benda yang selalu manusia ni lalai. Waktu lapang dan kesihatan. Kita banyak masa lapang sebenarnya. Semua orang ada 24 jam. Tetapi kenapa setengah orang dia boleh hidup cara sihat? Kenapa setengah orang kurang sihat? Contohlah. Komitmen kita kepada kesihatan tu. Sebenarnya untuk komitmen ni sesuatu benda yang dia lahir daripada kepala kita sendirilah. Ya? Okay. Sekali lagi saya ingin menunjukkan daripada tinjauan kesihatan dan mobiliti yang 2019 ya. Tadi kita dah tengok apa dia tadi yang keadaan ataupun status negara kita ya, Malaysia, di mana kedudukan negara kita, masyarakat kita ya berkenaan diabetes. Sekarang kita tengok sekali lagi. Menjadi juara juga ke status berat badan dan obesiti? Bila kita bercerita lebih berat badan atau obesiti, selalunya orang akan lebih memandang kepada nombor dalam kilogram. Betul kan? Selalunya betul kan? Selalunya berapa kilo? 60. Sepatutnya berat badan kita ni dia kena berkait dengan tinggi kita. Kalau orang tinggi, definitely lah dia berat dia boleh nampak lebih sikit. Begitu juga dengan keadaan seperti kalau orang tu atlet, dia kira lain. Tapi mengambil kira kita-kita lah yang biasa-biasa ni, selalunya kita ni orang Melayu lah ya, orang Melayu wanita ni tinggi saya rasa dalam lebih kurang 1.53, 1.55, kok lah ada seorang 1.6, hak nak kata 1.7 tu tak ramai lah, betul tak? Banyak kita tak tinggi kan. Tapi apa dah hasil kajian menunjukkan ya? Wah, okay, tadi okay. Berat badan dia boleh dalam bentuk berat, number yang kita duduk timbang tu. Tetapi satu lagi adalah dari segi ukur lilit abdomen. Iaitu yang kita panggil obesity abdomen. Yang ni sebenarnya ya, data ataupun banyak kajian telah menunjukkan ya, ukur lilit ataupun waist circumference ni dia bertindak sendiri, satu faktor yang tersendiri ya untuk menentukan sama ada kita ni berisiko untuk dapat masalah kardiovaskular ataupun tidak. Jadi setengah orang kita nampak dia berat badan okey lah sangat, nampak taklah gemuk, kurus je. Tapi tang perut tu nampak ke depan kan. Selalunya mungkin lebih kita nampak di kalangan kaum Adam lah. Sebab kalau perempuan mungkin tak begitu obvious sangat, tak nampak sangat sebab kita cara berpakaian kita kan.
Okey, di Malaysia sebenarnya kita tetap juara. Ya. 1 daripada 2 rakyat kita berlebih berat badan. Dan 1 daripada 2 juga adalah dikategori sebagai obesity abdomen. Jadi pinggang ni kena ramping lah. Kalau orang lelaki tak boleh lebih 90 cm ataupun 32 inci. Kalau orang perempuan 80 cm. Pinggang moderator berapa ya? Ramping lah kot Itu dah. nak kira. Korang nanti nak kira lepas ni. Okey. Benda yang satu perkara yang membimbangkan kita jugalah. Ya. Berkaitan dengan betul. obesiti ni. Ya, betul. Okey. Nah, kita pergi kepada sedikit weight loss lah. Saya touch sikit lah sebab seperti tadi ada orang mengatakan, mungkin ada di kalangan penonton kata Allahu Akbar, ni memang challenging lah kalau nak menurunkan berat badan ni. Bukan sesuatu yang mudah kan sebenarnya, memerlukan komitmen yang tinggi lah ya. Sebab ramai orang ada ilmu mampu tapi konsistensi pula tak mampu, tak boleh nak maintain. Sorry lah saya pun tak jumpa gambar lain. Nak bagi contoh gambar ni je yang boleh jumpa. Dia ramai kenal kot Hakim, banyak program apa ni, nyanyi-nyanyi tu ya. American Got Talent ya, Simon Cowell. Kalau kita tengok pakai baju lebih kurang sama lah. Kalau dulu ya dia tak berani pun masukkan baju tu dalam seluar dia, tak boleh tight, tak boleh pakai tali pinggang sebab dia nampak perut kan. Tapi bila dah turun berat badan, dia boleh pakai macam ni dan nampak lebih muda kan. Jadi weight loss ya, untuk mengurangkan atau untuk revert balik yang pradiabetes tu tadi, kena mulakan weight loss bagi orang yang overweight lah ya. Sebenarnya untuk menurunkan berat badan ni tidak perlu banyak ya untuk kita menurunkan risiko untuk pradiabetes tu. Hanya 1 kilo saja ya, serendah 1 kilo kita telah menurunkan risiko pradiabetes sebanyak 16%. Benda macam ni kadang kita benda macam ni kita seronok bagi tahu kat patient. Selalunya kadang-kadang kita relate dengan BMI sebab untuk menurunkan satu BMI ni ada formula dia ya. Normal BMI ni 18.9 hingga 22.9. Dulu happy lagi 24, 25 normal lagi. Sekarang kita 22.9, 23 pun dah overweight. Ya. Jadi untuk menurunkan satu BMI, dia biasanya kita perlu turun berat badan antara 3 kilo lah. Baru satu BMI turun. Jadi kadang-kadang saya main perkara yang mudah jugalah sebenarnya. Betul. Jadi kalau kita cakap dekat patient, kita main macam reverse psychology lah. Kadang-kadang kita cakap dekat pesakit, saya cakap dekat pesakit diabetes ke, tak turun banyak kak, turun dalam 3 je. 3 apa? 3 BMI lah. 3 BMI nak turun maknanya lebih kurang 10 kilo lah. Kalau kita kata nak turun 3 kilo tu, macam dia kata, okey je. Boleh lah juga, tak ada masalah ya. Sebab sebagaimana saya jelaskan, 1 kilo boleh menurunkan risiko by 16%. Okay, Doktor, kita ada soalan daripada penonton. Macam mana keadaan exercise bagi orang yang kurus? Kalau orang yang kurus nak mengamalkan healthy lifestyle, macam mana keadaan exercise je? Kadang dia kurus tapi dia tetap ingin menurun, mungkin ada faktor-faktor lain lah, mungkin dia kurus tapi dia faktor seperti faktor genetik ya, ada faktor genetik untuk mendapat diabetes dan dia nak senaman. Okey, senaman ni tidak terhad. Okey, kita harus ingat tujuan utama senaman dia bukan untuk kurus. Kalau kita tanya lah, kalau kita tanya ataupun kita Google online ya, kalau seorang tu dia ingin menurunkan berat badan ya, dia sebenarnya 80% pemakanan, 20% exercise atau senaman dan 100% tu apa dia? Komitmen lah, komitmen ataupun mindset. Okey. Sekarang soalan kata nak kurus, orang tu kurus nak senaman, dia sama je. Dia tak ada isunya, tapi dia boleh makan dengan health, tetap amalkan healthy lifestyle, tapi dia tak payah catulah makan tu. Maknanya dia kalau dia kurus, dia kena kira berapa sebenarnya jumlah kalori yang diperlukan. Biasanya secara umum kalau orang kita, orang Asia ni, orang wanita biasanya dalam 1,500 lah. Ini untuk maintain berat badan. Ya, 1,500. Tapi kalau orang lelaki 1,800. Dia banyak faktor lain lah. Dia aktif ke, jenis kerja ya. Yang saya cerita tadi yang secara umum, yang sedentary lifestyle lah. Tapi kalau kita nak turun berat badan, kita kena makan kurang. Dan kita kena senaman, lagi power.
Tapi kalau orang kurus, dia setakat nak setaman, macam biasa je. Boleh orang kata sebagaimana dia nasihatkanlah ya, senaman ni mulakan dengan apa? Warm up, lepas tu baru go fasa kardiak, lepas tu warm up balik. Biasanya kita galakkan dalam 150 minit per week. Sama ada nak ambil setengah jam setiap hari untuk 5 hari ataupun nak buat 3 kali seminggu tapi 50 minit lah. So dia tak ada beza sama ada orang yang kurus atau orang gemuk untuk senaman. Caranya tetap sama. Okay. Now kita sambung sedikit tentang healthy diet. Okay. Healthy diet ni pun challenging ya, sebab untuk seseorang mendapat makan yang sihat, dia memerlukan ilmu, pengetahuan. Sebab bagi setengah orang, dia tahu tapi ada masalah lain, financial. Selalunya ya, pemakanan yang sihat ni memang melibatkan bajet yang lebih sedikit. Ya. Kalau orang yang keuangan tidak mengizinkan, yang lebih penting sebenarnya adalah bukan healthy, bukan nutrisi. Apa dia? Kenyang. Apabila seseorang tu makan fokus utama kenyang, dia akan berakhir dengan pengambilan karbohidrat yang lebih. Maknanya dia akan tak ambil sayur ataupun ambil tapi sedikit sangat, ataupun nilai protein yang bagus pun susah kita nak adakan atau untuk bagi kat keluarga. Ya? So healthy diet untuk diabetes ni sebenarnya boleh menurunkan paras gula sekiranya kita amalkan secara konsisten. Di sini bermaksud apa healthy diet tu? Banyak sayur, fokus kepada lean protein. Lean protein maksudnya apabila kita ambil sesuatu protein, baik ayam, daging, ya, kita akan dapat kalori daripada sumber protein, bukan daripada sumber lemak yang ada pada daging tu ataupun pada ayam tu. Sebab tu kalau lean protein ni maknanya protein semata-mata lah yang terbaik, ataupun kalau tak 100% protein adalah kandungan lemak dan juga karbohidrat tapi tidak banyak, sedikit, ya. Okay, healthy fats macam omega 3, omega 6, healthy fat ni banyak dalam ikan ya sebenarnya ya, dan juga makanan yang kaya dengan fiber ya. Elakkanlah ya kalau siapa-siapa yang dah ada IGT terutamanya benda-benda yang bergula, selalunya benda-benda yang proses, benda-benda yang tin, yang dipack dalam plastik ya, yang segera, banyak gula dan garam dan lemak. Jadi seboleh-bolehnya makan sesegar yang boleh. Kalau sayur tu, kalau sanggup makan raw semua, makanlah raw, tak masak. Ya, kalau sanggup, tapi biasanya kita kaya dengan ulam, jadi tak ada halangan ya. Begitu juga dengan fried foods. Jadi kalau orang nak reduce weight kan, kalau kita tanya coach-coach ataupun dietitian, first tip yang dia akan bagi, dia tanya kita, sanggup tak untuk meninggalkan makanan bergoreng? Jadi kalau tip yang pertama ni pun tak boleh buat, tak sanggup, tak boleh, rasa tak boleh hidup. Kalau tak boleh, tak makan makanan bergoreng, tak payahlah tanya tip yang seterusnya. Ya. Alright. Jadi doktor, kalau macam contoh kita makan buah, ada setengah buah yang manis. Jadi kalau buah yang manis tu, adakah kita kena kurangkan pengambilan walaupun dia buah tapi manis, kita kena kurangkan pengambilan ataupun boleh makan sebanyak mana yang kita nak lah. Okay. Apa-apa dalam dunia ni asal dia hukum dia apa? Halal je makanan kan. Apa-apa yang Allah turunkan hukumnya baik lah. Ya? Baik. Tetapi apa yang menjadikan sesuatu makanan tu kurang baik ataupun boleh haram pada setengah-setengah peringkat, iaitu portion. Keyword kat sini adalah porsi ataupun banyak mana yang kita ambil. Kalau kita tanya dietitian kita ya, kalau kita rujuk pesakit diabetes kita kepada pakar dietetik ya, dia membenarkan semua buah. Ada juga contoh kan, kalau pasien diabetik dia kata dia suka juga makan buah, apple hijau, apple merah tak sentuh langsung. Kenapa ambil apple hijau je? Sebab tanggapan kalau buah yang masam tu kurang gula. Yang manis-manis, yang orange color tu banyak gula, menyebabkan mereka avoid, mereka tak nak ambil yang tu. Sebenarnya tak betul ya. Apple ni namanya apple, apa-apa color pun sama je karbohidrat dia. Kalau apple sederhana dalam 100 gram tu, dia tetap karbohidrat dia dalam
kalori dia tetap dalam 60 kilokal saja. Dia tak berubah. Ya. Jadi sebenarnya makan apa-apa saja tapi dalam portion yang sepatutnya. Memanglah kalau buah tu manis, banyak karbohidrat. Kenapa dia manis? Sebab dia banyak karbohidrat. Contoh seperti buah apa? Durian, cempedak, nangka, kan? Pisang. Buah-buah ni boleh diambil tapi dalam portion yang tertentu lah. Ya. Dia akan jadi lebih sedikit lah. Sebagai berbanding dengan buah-buah lain. Even anggur pun, walaupun dia kecil anggur kan, tak boleh ambil kalau sekali makan setengah kilo, tak kenalah tu. Anggur ni kalau dietitian, kalau yang sederhana besar tu, dia boleh ambil dalam, maaflah anak saya tu. Apa dia ni, dia boleh ambil dalam 6 hingga 8 6 hingga 8 biji saja. Budak-budak maaflah ya. 6 hingga 8 biji. Buah tu kecil-kecil comel-comel je kan. Tapi kalau buah macam apple boleh ambil sebiji macam tu. Kalau pisang yang sederhana. Jangan banding kalau pisang berangan lain saiz. Pisang emas lain saiz kan. Okay. Yang penting portionnya lah kita hadkan. Portion dia. Betul. Okay, balik pada senaman tadi kan yang ada penonton bertanya itulah ya. Kenapa kita suruh senaman? Kurus pun senaman. Gemuk pun senaman. Yang sedang-sedang pun suruh senaman juga. Terutama apabila kita bercakap individu yang dah ada pra-diabetes. Sebab senaman telah terbukti ini kajian lah yang menunjukkan ya, individu yang senaman sebenarnya dia boleh meningkatkan sensitivity insulin dia. Kan tadi saya ada cerita pada awal-awal mengatakan kenapa pra-diabetes, sebab insulin dalam badan tak sensitif. Betul ya? Jadi salah satu usaha untuk meningkatkan insulin sensitivity ni adalah melalui aktiviti senaman. Ya. Dan macam-macam lah kaedah nak senaman ni, boleh pilih mana yang kita rasa seronok. Senaman ni, exercise ni dia tak boleh buat sejenis ya. Kalau tak kita boring. Lagi bagus kalau kita boleh tukar-tukar, ada yang dibuat secara berjemaah lah, orang kata in group ataupun ikut coach, masuk gym ataupun seorang-seorang jogging, jalan, berenang. Sekarang ni trend cycling kan, biking lah, pilates ataupun apa-apa yang kita rasa senang. Dan kalau paling tidak, macam kalau kita yang sibuk balik rumah pun boleh buka sekarang banyak dekat YouTube, semua boleh, apa-apa pun boleh. Goal macam saya kata tadi, at least setengah jam untuk 5 hari atau lebih banyak hari senaman. Yang tak senaman lah dalam seminggu. Yang malah cakap senang, saya pun macam itulah juga. Ya. Memang kekangan tu banyak. Selalunya kekangan daripada otak sendirilah mengatakan negative thoughts mengenai senaman ni. Okay. Selain daripada kita cerita tentang weight loss, penurunan berat badan, healthy diet, exercise, sekarang kita tidur. Ni berita gembiranya bagi orang yang suka tidur. Sebenarnya tidur ni, kalau utara dia panggil tidur, tidur ni sebenarnya tidur yang cukup. Bukan berlebih-lebihan tidur lah, bukan kata tidur macam baby kan. Tidur yang cukup tu sebenarnya menolong seseorang individu merendahkan risiko untuk diabetes. Macam mana tu ya, ramai tanya, nak tidur lah lepas ni atau sambil-sambil duduk tengok FB ni pun boleh tidur. Saya tak tahu. Bagaimana ya tidur yang cukup ya? Sebab waktu tidur sebenarnya dia merendahkan insulin resistant. Ya? Dan kita tidur, kita makan tak kalau kita tidur? Tak makan kan? Tak tahulah kok ada yang tengah tidur pun boleh makan kan? Tapi biasanya orang tidur dia tak makan. Jadi bila kita tidur cukup, katalah 8 jam. So 8 jam lah kita tak makan. Kan? Jadi tidur awal, bangkit awal. Kalau 8 jam ni biasanya kita tidur dalam pukul 10 lah kata kan. 10 pagi esok dalam pukul apa? Pukul 6. Pukul 6 atau 5.30 tu dah boleh bangkit kan. Lepas tu kita rasa lapar, tak apalah kita makan pagi. Tapi masalah ramai orang tidur lewat. Bangkit lewat. Tidur lewat. Pukul 12, pukul 1. Dia dah makan awal tadi. Pukul 6 dia punya dinner mungkin pukul 6 atau 7. Bila dia tidur lewat, pukul 12, pukul 11 tu dah start rasa lapar. Dia akan makan.
dan tak berapa Mhm. jam dia dah tidur. Dan Mhm. makanan tu akan disimpan. Ya, sebab kita bukan pergi jogging lepas tu kan, kita tidur. Makanan tu akan disimpan dan kita akan gain extra weight. Kita akan dapat penambahan berat badan. Jadi sesiapa yang rasa susah nak turunkan berat badan, salah satunya selain daripada 3 perkara yang saya kata tadi adalah pastikan tidur kita cukup. Tidur kita cukup. Jadi doktor, adakah menari pun dikira sebagai satu senaman? Dia apa-apa aktiviti fizikal yang berterusan selama 5 hingga 10 minit pun boleh dikira senaman. Tadi senaman ya, dia boleh himpun tau. Kadang-kadang orang kata, saya tak sempat setengah jam. Tak apa. Pagi buat 10 minit, tengah hari buat 10 minit, petang buat 10 minit. Dapat setengah jam. Itu pun akan dikira. Dan ada manfaat. Menari pun boleh. Menari macam mana tu? Ballroom ke? Zumba ke apa ke? Zumba tu memang aktiviti yang dia mix lah. Boleh sekarang famous Zumba lah. Menari ni berpeluh ya. Tapi kita tak ada hentilah. Jangan menari orang kata main-main setakat-setakat goyang ataupun menari sambil duduk. Boleh ke? Setakat-setakat badan saja gerak. Ya. Alright. Okay. Kita ada banyak masa lagi ke? Ada 10 minit lagi. 10 minit lah. Okay. Sebab saya nak cerita sikit tentang kepercayaan salah ya. Kepercayaan salah di kalangan masyarakat kita. Okay. Antara kepercayaan salah, satu, kalau maknanya seseorang tu dah ada pra-diabetes, maknanya definitely akan dapat diabetes. Maknanya macam dah jatuh hukum dah. Hari ni dah tahu pra-diabetes, confirm jatuh hukum dah dapat diabetes. So terus rasa murung, rasa depression. Sebenarnya tidak. Macam kita tadi, kalau kita membuat sesuatu U-turn dalam hidup kita, ada U-turn, turning point dalam bentuk apa? Dalam bentuk exercise. Kalau kita sepatut turunkan berat badan, kita kena buat. Kalau pemakanan kita selama ni tak jaga banyak gula semua, kita ubah ya. Tidur pun tak cukup, makan lewat malam, kita ubah. InsyaAllah ya, kajian menunjukkan kita telah boleh menurunkan risiko banyak by 50%. Ya. Kepercayaan yang kedua atau kepercayaan salah lah. Ada pula, ni yang orang-orang yang macam sombong sikit kot, arrogant. Dia kata, dia muda lagi, tak payahlah nak risau pasal kecil manis. Tak perlunya ada keperluan nak pergi cek, tak ada tanda. Ya? Hanya orang tua je penyakit untuk orang tua. Mungkin betul lah kalau 30 tahun dulu ya, masa saya masih menjadi student perubatan 30 tahun dulu, memang kita dikatakan lah diabetes ni commonly age apa, umur 40 plus, penyakit orang tua-tua ya. Tapi sekarang tidak lagi ya. Umur muda-muda, pesakit saya yang youngest yang saya pernah diagnose 9 tahun lah. Kalau yang belas-belas tahun, student IPT atau pra-IPT ya, banyak, ramai. Dan majoriti memang ada family history dengan masalah obesity. Jadi dia akan affect everybody, tak kira tua atau muda. Ya. Alright. Ada satu kajian ya, saya ingin share sedikit lah. Kajian ni dibuat di Sweden ya. Sebab kadang-kadang orang tua-tua ni pun bila kita kata dia pra-diabetes, dia tak ambil kisah pun sebab dia kata dah nak mati, biarlah. Dia tergitu pula kan. Yang tadi muda-muda rasa macam tak ada penyakit. Ni yang tua-tua pun bila kita kata pra-diabetes kena buat sesuatu, dia tak nak buat. Mungkin ada kadang-kadang pra-diabetes ada juga yang peringkat kita bagi ubat ya. Metformin ya. Ini ada kajian yang khas lah untuk ni. Tapi di Sweden ya, dia orang ada buat follow up ya. Umur 60 tahun ke atas dalam 6,000 pesakit ya. Umur 60 tahun ke atas dan dia follow up untuk 12 tahun. Apa hasil dia? Amat menarik. Didapati ya, golongan yang usaha untuk revert balik ya, daripada pra tu untuk mendapat senormal yang boleh paras gula. Bukan kion, saya kata tadi bukan untuk baik. Cuba untuk mendapatkan paras gula yang normal melalui apa? Cara makan yang sihat, weight loss, kalau tekanan darah tinggi turunkan ya, ni melalui senaman semua, dia orang boleh revert 22%. Tetapi yang obes, yang kekal obes, yang mempertahankan obesiti dia, mereka akan progress kepada diabetes. Ya. 13% dan of course mati 23% lah.
Jadi key dia kat sini, effective weight management, good blood pressure control, jantung kita sihat, insya-Allah kita boleh revert daripada pradiabetes tidak normal tetapi revert kepada mempunyai paras gula yang senormal yang boleh. Itu dia punya keywords lah ya. Okey. Okey. Ada lagi saya go cepat sikit ya. Kepercayaan yang seterusnya kata kalau kita tak makan karbohidrat, dia tak ada efek pada syugar. Ni ramai orang buat contoh, minta maaf lah ya kalau ada penonton yang buat macam keto diet. Keto diet ni dia tak makan karbohidrat ataupun ambil dalam jumlah yang amat sedikit. Dia makan apa? Dia makan protein. Banyak protein je. Sebenarnya tetap efek. Apa yang kita makan tu matters. Even pun kita tidak makan, kita rasa tak itu pun blood sugar kita secara direct. Begitu juga ada kepercayaan macam saya kata tadi lah, weight loss tu kena banyak baru revert diabetes. Of course lah kalau kita dah weight BMI kita 40, banyaklah berat badan yang kita nak turun kan. Tetapi bagi orang-orang yang masih level overweight, ataupun dah pergi pada fasa yang obese, penurunan berat badan sehingga 7% saja pun, selalunya dalam 10 pound ni dalam 4.5 kilo lah, pun dah boleh turunkan risiko kita almost separuh ya, daripada kita tak buat apa-apa. Okey. Ni data yang tadi tinjauan morbidity, kesihatan dan kebangsaan dan National Health Morbidity Survey tu, selain daripada kita juara guna gula, kita lah juara berat badan di Asia ya. Okey. Dan kita juara untuk Southeast Asia dari segi obesity. Mengalahkan sahabat kita Brunei, mengalahkan Thailand, mengalahkan Indonesia. 15.6% ya, masyarakat orang Malaysia adalah obes. Dan dikontribute oleh tidak aktif fizikal dan juga tidak mengamalkan pemakanan yang bagus, di mana 95% orang dewasa sebenarnya tak makan sayur. Tak makan sayur. Ya, sepatutnya 5 hidangan lah tak makan sayur. Itu konsep suku-suku separuh tu tak dibuat. Sepatutnya suku karbohidrat atau nasi, suku protein atau lauk, separuh mesti sayur-sayuran atau vegetable. Tapi bila kita makan selalunya dia akan jadi apa, moderator? Suku-suku apa? Suku-suku selambak. Ya, dia tak jadi suku-suku separuh. Dia suku-suku selambak banyak. Tak tahu dah nama satu. Okey. So yang ketujuh ada pula kata kalau tak ada simptom pun mesti tak ada penyakit. Nak tunggu simptom dulu. Ya. Ni memanglah kebanyakan kita manusia ya. Kalau kita tak sakit, kita tak pergi klinik pun. Saya saja nak pergi klinik buat apa, betul tak? Terutamanya di kalangan lelaki. Ya. Kalau orang perempuan kadang-kadang bagus juga. Ada orang mengandung, kita boleh tangkap dia masa tu. Walaupun dia tak ada simptom. Ya. Tapi kalau kita nak tunggu klasik simptom, macam klasik simptom diabetes, weight loss, mata dah kabur, rasa penat, dahaga yang amat sangat. Pada masa ni biasanya bukan lagi peringkat pradiabetes. Masa ni biasanya kita dah ke depan, iaitu dapat apa yang kita panggil diabetes jenis 2. Sebab tu pemeriksaan sendiri, kalau boleh tolonglah penonton, belilah satu mesin glukometer untuk ada di rumah. Check from time to time. Doktor, ada soalan. Kalau kita lazimi puasa sunat, adakah boleh mencegah pradiabetes? Okey. Kalau saya nak kata mencegah tu tak kenalah kan. Tetapi dia boleh, sebab puasa sunat tu pun dia mesti, kalau kita berpuasa macam mana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ni, Isnin, Khamis. Lepas tu dalam Islam sendiri kita ada puasa di tengah-tengah bulan, 13, 14, 15 kan, puasa putih kan, hari putih. Jadi kalau Isnin, Khamis tu dah 8 kali sebulan. Kita puasa bab sunat saja. Dan yang di tengah tu 3 hari. Jadi 11 hari daripada 30 hari kita berpuasa. Of course lah kalau mampu puasa selang sehari ya. Tu puasa syariat Islam lah ya. Tapi kalau sekarang ni puasa yang kita panggil apa? Puasa intermittent fasting itu puasa orang putih. Orang buat IF. Apa-apa kaedah yang tak makan atau kurangkan pengambilan makan secara konsisten. InsyaAllah dia boleh
membantu mengawal berat badan kita dan juga membantu kita untuk kawal daripada makan banyak pada hari itulah. Kalau kita puasa, memang kita tak makan. Tapi masalahnya waktu berbuka. Jadi kalau kita puasa sunat dengan niat untuk kehidupan yang sihat, waktu berbuka tu kita kena harus jaga betul-betul. Sama ada kita praktis lah buat suku-suku separuh, ya, suku-suku separuh ataupun kita makan ikut kalori yang kita perlukan. Sama ada dia mencegah, saya tak dapat jawab secara direct lah. Sama ada dia boleh cegah atau tidak. Because faktor diabetes, kalau dia rajin puasa sunat tapi obes dan tidak melakukan senaman, jadi risiko tu tetap ada. Okey lah. So kalau kita, saya ingat ni antara slide yang last lah ya, yang kupasan saya pada hari ini. Kalau kita tengok ya, obesity 1 in 2 lah. Kita ingat setiap nanti saat lagi kalau pergi market ke, setiap 2 orang ni kira berapa orang kita jumpa hari tu, 1 in 2 adalah obese nah. Okey, prevalent kita 18.3% nah. Sama dengan 3.9 juta rakyat Malaysia. Jadi adakah kita ni telah termasuk dalam salah seorang pengidap diabetes atau masih okey lagi dalam CP-CP, pra-diabetes yang memerlukan fast action untuk dibuat sesuatu. Okay. So last kali saya ingin inilah macam saya macam point to ponder ni untuk renung-renungkanlah ya. Satu, sekali lagi saya tekankan, kalau yang belum ada diabetes, belum ada pra-diabetes, ceklah secara berkala jugalah di rumah ya atau di klinik. Kalau yang dah ada diabetes, lagi kena cek secara regular. Nah, okey. OGTT tadi macam saya kata tadi adalah gold standard untuk diagnose diabetes. Maknanya kalau kita test tangan kita melalui capillary tu, dia masih tidak boleh dilabel secara 100% mengatakan ada pra ataupun tidak. Kena buat test yang confirm yang kita panggil oral glucose tolerance test yang minum air gula tadi lah. Dan of course kalau kita mempunyai faktor-faktor risiko ya untuk mendapat pre-diabetes, kita seharusnya usahalah cuba untuk turunkan. Of course the best kita reverse, maknanya reverse the risk tu kita mengurangkan risiko dan risk tu tak ada. Tapi faktor-faktor lain yang mungkin susah kita nak buang, contoh macam faktor sejarah keluarga tetap ada dengan kita. Jadi kalau asalnya kita ada faktor risiko 5 tapi kita dah buat turun buang yang lain, kita mungkin ada 1. Jadi faktor risiko 1, insya-Allah risiko untuk dapat diabetes yang avert tu akan berkurang dengan banyak lagi percentage dia. Okey, macam ini sukalah saya quote sekali lagi lah ya, sebagaimana kata-kata moderator kita tadi lah. Ya. Ini memang kita selalu lupa kan, 2 nikmat yang sering kita lupakan ya, iaitu nikmat kesihatan dan juga waktu lapang. Okey, terima kasih kepada Dr. Suzaini atas pengisian kita tentang pra-diabetes sebentar tadi. Jadi apa yang kita boleh disimpulkan berkaitan dengan pra-diabetes ni adalah satu perkara yang tak boleh kita pandang enteng. Ya, jangan kita pandang ringan tentang pra-diabetes ni. Jadi bila kita ada berisiko untuk mendapat pra-diabetes ni, kita cepat-cepat dapatkan rawatan yang sewajarnya lah. Kita cuba turunkan berat badan, mengamalkan healthy diet, makanan sihat dan tak lupa juga dapatkan tidur yang secukupnya. Okey, jadi perkara diabetes ni ada satu yang menyumbangkan bagi rakyat Malaysia, di mana 1 daripada 5 orang rakyat Malaysia mendapat penyakit diabetes dan 1 daripada 2 rakyat Malaysia adalah obes ya doktor. Jadi kita mungkin audiens selepas ni kita boleh sama-sama amalkan apa saranan doktor kita sebentar tadi. Lepas saja bangun tidur, kita cek kandungan gula kita menggunakan mesin glukometer tu. Okey, jadi kita tengok paras gula kita yang mana. Jadi bila ada kita sudah ada tanda-tanda untuk mendapat pra-diabetes, jadi kita cepat-cepat amalkan 3 saranan doktor tadi ya. Okey, jadi terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Suzaini selaku penceramah kita atas pengisian yang penuh bermakna sebentar tadi. Jadi doktor ada apa-apa kata-kata terakhir daripada doktor? Kata-kata terakhir ya. Okey, saya cakap macam inilah.
do it now lah, do it now. Sometimes later becomes never. Gitu. Maksudnya kalau nak buat apa-apa tu buat sekarang, kita tak boleh tunggu sehingga kita melangkau. Baik-baik duduk peringkat pradiabetes, jadi diabetes. Sebab kalau kita bertangguh macam saya kata tadi, dia tak akan ke mana. Jadi saya harap, saya doakan semoga semua penonton yang menonton siaran ataupun FB Live pada hari ini atau video ni di masa depan diberikan kekuatan untuk terus sihat, menjaga kesihatan, ya. Sebab kita tak nak di masa depan kita hidup dengan satu generasi yang berpenyakit. Siapa generasi itu? Anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Ya, insyaAllah. Okey, terima kasih doktor atas kesanan sebentar tadi, dan saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada AJK Teknikal kita yang menguruskan FB Live sepanjang FB Live ini berlangsung. Terima kasih juga kepada para pendengar, para penonton FB Live bersama doktor anda di FB Live Gerakan Wanita Sejahtera. Jadi sekali lagi jangan lupa kita like, follow dan share FB Gerakan Wanita Sejahtera. Kita sebar-sebarkan manfaat-manfaat ilmu yang kita dapat daripada pengisian yang disampaikan oleh pakar-pakar kita. Dan jangan lupa kita akan bersama lagi dalam FB Live bersama doktor anda pada minggu hadapan bertajuk diabetes semasa kehamilan. Okey, yang akan disampaikan oleh Dr. Maizun Ishak. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, kita sebarkan, like, follow dan share FB Gerakan Wanita Sejahtera dan kita dapatkan info-info berkaitan daripada pakar-pakar kita. Jangan lupa untuk mendapatkan maklumat kesihatan kita tanya kepada yang pakar. Okay, tanya kepada doktor pakar kita dalam bidang perubatan. Okay, jadi kalau jangan kita amalkan belajar tanpa guru, belajar tanpa bertanya kepada yang pakar, jangan tanya kepada doktor Google. Okey, jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang saya mengendalikan sebagai moderator dalam FB Live bersama doktor anda pada kali ini. Sungguhnya apa yang baik itu daripada Allah SWT dan yang lemah itu, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya yang baik dan yang buruk itu daripada Allah SWT tapi disandarkan kepada diri saya yang lemah. Jadi sebelum kita menutup majlis, sukalah sama-sama kita hayati satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda yang bermaksud sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju ke syurga. Hadis sahih Muslim. Jadi setakat ini dahulu FB Live bersama doktor anda kita pada kali ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.